Okay, kembali lagi dalam rancangan podcast pada minggu ini. Cuk, suara lokal. Okay, kalau pada minggu ni kita membawakan seperti biasa, kita bawakan topik-topik yang trending, yang hangat, apa-apalah kita boleh borak kan. So, dalam kita punya podcast ni, Cuk, suara lokal ni, kita nak dengar lah suara-suara ataupun pendapat orang-orang muda macam kita ni. So, kalau pada minggu ni kita nak borak pasal social media, iaitu orang kata apa? Yang berkaitan dengan dengan isu yang sekarang itu Boycott. Boycott Palestin. Israel Palestin. Kita nak tengok sejauh mana realiti social media pada sekarang lah. Perkenalkan diri dulu. Tapi sebelum tu kita nak perkenalkan diri dulu lah. Saya Alicia. Saya Munira. Saya Riz. Dan saya Akmal. So kita boleh terus start dengan kita jump in terus lah dengan kita punya podcast lah. Okay. So saya tak adalah sebagai host, tapi saya just nak dengar pendapat korang bertiga kan. Kalau macam you Alicia kan, apa pendapat you tentang social media sekarang tentang boycott Israel Palestin ni? Pada saya lah, social media ni memainkan peranan yang besar lah kepada setiap individu. Sebab semua ada social media. You pun ada. Kita semua ada. Isu boycott ni macam dia tak nak dia akan mempengaruhi individu tersebut. Macam orang daripada orang tak tahu brand ni kena boycott, tapi bila dapat tahu Israel support brand ni, tapi nanti diorang akan boycott brand tu. Macam kat Malaysia sekarang memang dah ramai lah boycott McDonald's, Starbucks semua. So macam dia memberi impak yang tinggi lah untuk Palestin. I see. Sebab brand-brand macam tu macam sumber yang besar kat Israel. So kita tak nak support Israel, kita akan support Palestin. Okay, kalau macam you kan Riz, you sebagai student sendiri kan orang kata makanan-makanan yang kita boycott ni antara fast food yang orang kata jimatkan duit. So macam ni you nak adapt tu? Sebab kita dah boycott satu, lepas tu mestilah kita kena beli makanan yang mahal sikit. Pendapat you macam mana? Betul, sebab macam saya sendiri masih struggle untuk tinggalkan makanan-makanan ni. Tapi benda kita kalau kita nak, kita boleh buat. Lepas tu macam dari segi makanan fast food yang paling orang kata susah orang nak tinggal lah McDonald's. McDonald's satu makanan yang senang untuk dapatkan. Tapi kita boleh ubah dengan kita support makanan-makanan lokal kita. Kita ada Ramli, franchise Ramli, dan juga alternatif lain kita boleh masak sendiri. Lebih selamat, lebih jimat orang kata, dan orang kata terjamin lah keselamatan, kebersihan makanan tu sebab kita yang masak sendiri kan. Betul. Tu pendapat saya lah untuk boycott sekarang ni. Korang bertiga duduk rumah siapa? Masak sekarang? Masak lah. Masak. Jimat. Saya tukang masak dekat rumah. Awak yang masak tom yum hari Saya tu yang masak tom yum. Okay. So, dah Azad datang lah, tak datang. Jangan itilat. Tapi pada pendapat Akmal sendiri, Kalau saya sebenarnya saya nampak social media dengan pasal boycott ni, bila orang kata influencer lah, kita kan orang muda, kita mesti nak ikut kita punya idola kan. Macam kalau kita tengok salah satu influencer nama dia Khairul Aming kan. Kalau Khairul Aming tu power dia punya pengaruh dia tu, orang akan follow. So kalau lah dia mengajak dia punya followers tu untuk boycott, saya rasa social media pun akan turut sekali lah untuk boycott. Macam tu. Sebab pengaruh social media ni sekarang ni besar. Sebab kalau kita tengok kan, mungkin mula-mula masih boycott ni berlaku, macam kita tak tahu yang boycott ni berhasil. Tapi sebenarnya data-data yang dah dikeluarkan McDonald's, Starbucks dan semuanya, seorang turun disebabkan boycott yang berlaku di social media kan. Kita boleh letak tempat kita dekat orang-orang Palestin supaya kita dapat rasalah untuk macam dapatlah simpati. Bolehlah boycott brand-brand yang support tu. So that tak ada so that Israel bolehlah berundur, insyaAllah cerita Sedikit sebanyak bagi impact lah kepada Israel. tapi kan dekat social media kan macam ramai terpengaruh dengan macam-macam benda. Tapi kau rasa kat media ni diorang bias tak dengan isu Palestin dengan Israel ni? Kalau saya rasa bias sikit lah. Sebab kalau kita boleh nampak kan, kalau every time kita post pasal Palestin, kita panggil istilah shadow ban tau. Kalau kita post gambar kita, boleh engagement sampai 1,000. Tapi kalau kita post pasal Palestin, engagement kita macam 200, 300. So benda tu bias kat situ lah. Macam tak puas hati lah. So kita boleh trust ke macam posting-posting macam tu? Macam kadang ada orang post untuk backup Israel, so ada orang mungkin contemplating bahasa Melayu apa ni? Bahasa Melayu apa? Macam
teragak-agak nak support Palestin ke Israel sebab tak tahu kan mana satu news yang betul. Biasanya news western lah, social media luar negara yang bias, yang mungkin dia tutup kejahatan Israel, dia tunjukkan side yang baik side yang baik dan side yang kononnya Palestin yang menyerang Israel. Itu yang saya nampak dari segi media bias lah. Okay, satu lagi pasal social media ni bahaya juga sebab dia twist. Dia buat jahat. Betul. Lepas tu dia post dekat social media yang sebenarnya dia baik. Macam tu. Macam macam saya mengaku saya pro Palestin. So jangan gelak Aisyah. Jangan gelak. Macam saya berada di side Palestin sebab saya tak neutral. So sometimes saya nampak yang social media ni dia twist. Bila dia twist, orang muda yang tak membaca ni senang percaya. Betul. Lagi-lagi budak-budak yang macam kat sekolah kan, diorang tak ada ilmu pengetahuan yang mengembang kan, nak tahu tentang benda ni. So macam bahaya jugalah sebab bila budak-budak kecil dah ada YouTube, dah ada TikTok. Lepas tu kalau diorang tengok Israel post-post benda yang tak betul, nanti diorang macam kenapa orang tak suka Israel, kenapa diorang suka Palestin lah, macam tu. Kalau kita tengok kan sekarang, social media ni bukan kita je, budak-budak lagi. Betul. So korang rasa macam ni kita nak implement benda baik ni dekat budak-budak tu? Sebab kalau nak cakap parents, ada certain parents yang orang kata kurang, tak sempat pun nak kawal. ya betul. Ada parents yang bebal juga sebenarnya. Apa pendapat korang macam mana kita nak jaga budak-budak ni? Mungkin kita sendiri yang pengguna social media ni, kita kena ubah, kena jaga dari segi posting kita tu. Kita kena fikir yang bukan audience dalam social media bukan kita je. Ada budak-budak. So buatlah satu posting tu, ataupun mungkin kita dah pernah buat posting yang mengarut, kita boleh ubah. Kita fikir untuk generasi akan datang, untuk diorang tengok. Terutamanya kita banyak tekankan pasal isu Palestin dan juga Israel lah, untuk generasi muda ni ada pengetahuan pasal. I rasa macam kalau buat posting macam senang untuk budak untuk faham pun boleh. Macam tak adalah complicated macam diorang kena baca. Macam I rasa kalau diorang edit satu gambar macam menggambarkan Israel ni betul jahat terhadap Palestin, I rasa budak pun dah faham dah. Boleh buat infografik kan. Infografik betul. Macam Munira. Soalan Saya ada soalan. Kalau kita tengok sekarang, boycott ni awal-awal tak ada orang support sangat. Lepas tu sekarang ongoing ni orang support boycott. Tapi sekarang kita dah nampak kan sikit-sikit dia dah berubah. Adakah kau rasa disebabkan pengaruh social media juga, sebab dia tengok kawan dia posting, dia pun macam aku dah lama tak makan, aku nak cuba juga. Betul. Apa pendapat you, Munira? I rasa social media memang main peranan yang besar sebab kita dapat tahu news-news luar negara, news-news pasal Palestin semua daripada social media. Macam kita sekarang dekat Sean King yang kita panggil dia, orang Palestin punya reporter, Motas tu, semua orang, kita memang semua orang follow diorang untuk dapatkan news yang baru. And ada juga reporter yang dah meninggal dunia. So I rasa macam apa tadi soalan? Sorry, lupa dah. Sejauh mana boycott ni boleh pergi? Okay, I rasa selagi orang boleh bertahan, bolehlah kot kita boycott benda tu. Sebab sekarang ni benda ni dah jadi dari bulan 10. Sekarang dah New Year, dah 2024. And sebenarnya saya masih bertahan memboycott barang-barang Israel. Macam yang big brand yang support Israel, macam McDonald's dengan Starbucks tu, Disney semua tu. So kita dapat boycott benda tu sampai sekarang. Sebab saya rasa macam saya meletakkan diri saya dekat orang-orang Palestin macam tu. Kita tengok news dia hari-hari. Memang benda tu kena keep on update lah supaya orang buka mata. Jangan tinggalkan sehari pun macam tu. Saya rasa topik kita menarik. Okay, kita tahan sekejap. Kita break dulu dalam 30 second boleh Kembali lagi dalam rancangan Cuk Suara Lokal. Masih bersama-sama saya lagi 3 tetamu saya yang saya jemput khas. Okay. Okay, macam tadi kita punya tema, macam kita punya topik adalah media bias kan. So, apa pendapat korang tentang social media yang orang kata mostly owner dia tu dimiliki oleh company Israel and dia orang kapitalis. Sebab social media kan nak post pasal Palestin, tapi dia orang yang kawal social media. Macam mana pendapat korang? Tapi bagi saya diorang tak memang shut down Palestin tu betul-betul lah. Maksudnya macam kita still boleh post pasal dia. Macam
kalau diorang control, diorang still boleh padam je social media kita or delete apa-apa berkaitan Palestin, tak payah tunjuk langsung kan. Tapi maybe sebab ramai pengguna dia and dia takut orang-orang macam beralih ke tempat lain, so I rasa still ada pasal Palestin tu okay lah so far for me. Kalau macam saya pula nampak dia mungkin kita tahu dia kontrol macam dari segi yang aku macam cakap tadi shadow ban tu kan. Tapi kita selagi masih boleh berjuangkan untuk Palestin tu, kita buat je walaupun kena shadow ban. Boleh share, kita share. Kita cuba sedia upaya kita yang mana yang boleh, walaupun mungkin di shadow ban tapi still benda tu dapat kita post. Go on je. Sebab yelah dekat Instagram saya nampak juga kadang-kadang diorang nak post pasal Palestin tapi Israel kan dikuasai Israel kuasai Instagram kan. So Israel tu tulis dekat situ false news. So macam orang pun macam confused lah, orang confused macam ni true news ke false news. So tapi kita macam sebagai individu kita kena baca lah konteks dia dulu, betul ke tak cerita ni. Kadang-kadang headline je orang dia nak menarik perhatian orang je. Macam tu pendapat saya. Tapi kalau kita lah orang yang boleh berfikir benda tu betul atau tak, saya rasa make an effort lah untuk baca betul-betul pasal Israel dengan Palestin ni. Sebab memang kita tahu 100% memang kita Palestin sangat-sangat tertindas. Bukan dia yang menindas Israel. Sebab ada news yang pasal macam tu, Israel yang kena tindas, tapi sebenarnya Palestin. Okay, so far after kita dah bincang ni, apa korang punya conclusion tentang media bias social media, tentang boycott reality ni? Kalau kamu Riz? Kalau macam saya punya pendapat, untuk conclusion ni, dari segi media bias ni satu benda yang kita tak boleh kontrol. Social media ni bukan kita yang pegang. Tapi apa yang dia tak boleh kontrol kita ialah kita punya kehendak. Kita nak post, kita punya pasal. Kita post, kita buat je. Tu dari segi orang kata kita punya effort untuk bantu Palestin dan juga dari segi boycott dan juga awareness dekat orang sekeliling pasal boycott tentang isu Palestin dan Israel. Lepas tu kita jangan fokus kat satu social media je sebab kita ada banyak lagi social media lain, Twitter, TikTok, semua tempat tu kita boleh share lagi banyak benda daripada Instagram sahaja. Sebab TikTok pun sekarang big impact tau dekat semua orang lah, saya boleh cakap seluruh negara. So apa-apa pun kita share banyak lah dekat situ. Bagi saya pula macam kita kena teruskanlah boycott ni sebab tak kisahlah berapa sen pun benda tu, kalau lama-lama dia akan memberi impak yang besar juga kepada Palestin. So media ni portray, apa yang media portray ni memang penting lah. Orang boleh terpengaruh dengan cepat. Lepas tu macam mana kita nak adapt dengan benda tu and macam mana kita nak faham benda tu. So kita kena ada pendidikan kita jugalah nak support yang mana satu. Tapi apa yang penting macam kita kena support apa yang benar lah. Janganlah kita support apa yang tak benar. Pendapat you? Kalau saya rasa, pendapat saya, saya rasa social media ni elemen yang penting sangat-sangat sebab dia bukan boleh kontrol kita je, dia boleh kontrol adik kita, atuk kita, seluruh family kita, let's say. Sebab ni pasti media bias kan. Maybe social media ni boleh pecahkan juga kita punya orang kata relationship, friendship, familyship. Sebab maybe dia ada pendapat dia, saya ada pendapat saya. So benda tu kalau tak sama, tak selari, benda tu boleh membawa gaduh. So you sebagai diri sendiri, you kena betul-betul cari info yang benar, fakta yang tepat untuk faham tak? Sebab ni kan pasal media bias kan. Kalau bab etika pula tentang social media ni, kita nak cakap macam mana? Kalau bab etika, kalau etika macam setiap individu, I rasa semua ada etika masing-masing. So macam mana diorang nak bawa diri diorang untuk bila diorang tahu pasal satu news ni, macam mana diorang nak macam ambil benda tu terhadap diri diorang. So etika ni penting jugalah sebab kita ni generasi yang akan datang. So takkanlah kita nak macam still ongoing Israel dengan Palestin ni dah beberapa tahun daripada dulu lagi kan. So saya rasa macam, saya harap nanti next generation, saya harap macam benda ni takkan jadi lagi lah sebab Palestin layak untuk dibebaskan. Okay, saya rasa kita punya topik sangat interest tapi kita kesutukan masa. So kita nak jemput kita punya technical. Okay guys, saya perkenalkan, ini Iman, kita punya technical yang menjaga pentingnya. Kalau kamu Man, pendapat kamu apa?
untuk kita concludekan podcast hari ni. Pendapat saya regarding media ni, even though company-company besar ni dia pegang social media kan, tapi kita masih lagi ada kuasa sebagai pengguna untuk membentukkan lagi lah perspektif mengenai Palestin dan Israel ni. Jadi kita gunakan kuasa kita sebagai pengguna ni lah untuk lawan balik media bias antara Palestin dan Israel. Alright, so saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih Akmal sebab Terima kasih Akmal sebab kita jemput orang. kita. Ya halal. So guys, thank you very much. Thank So you. kita jumpa lagi. Bye. Bye. Dalam Cuk Suara Suara Lokal. Lokal. Sembang ke suara? Sekali lagi. 1, 2, 3. Cuk Suara Lokal. Bye.